Ramasamy dakwa kerjasama DAP UMNO punca kaum Cina jauhkan diri. 180 peluru berpandu balistik Iran dilepaskan ke arah Israel. Anggap Mahakaya tidak peduli subsidi pendidikan, Wan Faisal bidas kenyataan PMX. Bersatu sifatkan gerakan tidak layak kritik soal sokongan pengundi PRK. Mahkamah jatuhkan hukuman mati terhadap 7 warga Filipina ceroboh Lahad Datu. Mahkamah tetapkan 11 Disember keputusan rayuan Zuraida berkaitan tuntutan 10 juta ringgit oleh PKR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Masyarakat Cina sudah sedia menjauh diri daripada kerajaan perpaduan. Dakwaan tersebut diakui oleh bekas pemimpin DAP, P. Ramasamy, sambil menegaskan berkemungkinan kaum itu menjauhkan diri disebabkan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Perkara tersebut boleh dilihat dengan peratusan keluar kaum Cina yang rendah pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap pada Julai lalu dan juga di PRK Dun Mahkota. Kata beliau lagi, kemarahan sebenar kaum Cina adalah kerana kerjasama UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan. Beliau juga menggesa pemimpin DAP Liu Ching-tong untuk menumpukan perhatian bagi memahami punca kekecewaan pengundi Cina di Mahkota. Sebelum ini, Ching-tong mendakwa perbalahan antara Dr. Muhammad Akmal dan Naib Pengerusi DAP Teresa Kok berhubung isu pensijilan halal menjadi faktor mendorong pengundi Cina untuk protes dan tidak menunaikan tanggungjawab mengundi. Sementara itu, Ramasamy yang juga Presiden Interim Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia Urimai berkata, berdasarkan tinjauan undi kaum Cina yang diperoleh calon BN pada PRK Dun Mahkota adalah disumbangkan oleh penyokong-penyokong MCA. Dakwanya Urimai juga berjaya meyakinkan sebahagian besar pengundi India supaya tidak menyokong calon UMNO pada PRK Dun Mahkota yang dapat dilihat daripada peratusan keluar mengundi kaum India yang turut rendah. Iran menerusi Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC melancarkan lebih 180 peluru berpandu balistik ke arah Israel pada malam Selasa sebagai tindak balas terhadap pembunuhan pemimpin pejuang yang disokong Tehran, mencetuskan kebimbangan di seluruh wilayah dan ikrar untuk membalas dendam. Tentera Israel mengumumkan perkara itu selepas kira-kira sejam serangan berkenaan berakhir dengan sejumlah besar peluru berpandu yang pihaknya dakwa berjaya dipintas. Sebelum ini, tentera Israel mendakwa bahawa Iran mula melancarkan peluru berpandu ke kawasan Palestin yang diduduki rejim itu. Rakaman video dari beberapa bandar di Iran seperti ibu negara Tehran menunjukkan bahawa serangan peluru berpandu telah dilancarkan terhadap entiti Zionis. Tehran, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Koramabad, Arak dan lain-lain di seluruh Iran menyaksikan pelancaran misil ke udara. Dalam satu kenyataan, IRGC berkata, serangan peluru berpandu itu adalah tindak balas terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis dan jenayah di Palestin dan Lubnan. IRGC Iran memberi amaran kepada rejim Israel mengenai tindak balas yang lebih hebat jika ia bertindak balas terhadap serangan itu. Pemberian subsidi kepada golongan mahakaya didakwa hanya cubaan melaga-lagakan kelas masyarakat. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, golongan kaya tidak peduli terhadap subsidi tersebut kerana mereka hanya menghantar anak-anak mereka ke sekolah antarabangsa. Beliau juga mendakwa golongan mahakaya tersebut tidak menghantar anak-anak mereka pergi sekolah berasrama penuh SBP atau Maktab Rendah Sains Mara MRSM.
Beliau yang bercakap kepada Sinar Harian menyifatkan kenyataan penarikan subsidi pendidikan itu hanya retorik murahan Perdana Menteri untuk menyerang kelas masyarakat dengan contoh yang tidak munasabah. Isnin lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan kerajaan bakal menghentikan pemberian subsidi untuk membiayai pendidikan anak golongan mahakaya. Beliau tegaskan dana berkenaan sepatutnya boleh diagih kepada golongan miskin dan sifatkan subsidi tersebut telah membiarkan ketirisan yang besar. Wan Ahmad Faisal yang juga ahli Parlimen Machang berkata, Perdana Menteri mungkin tidak faham realiti sebenar golongan elit atau sengaja buat-buat tidak faham. Bersatu mempersoalkan kelayakan parti gerakan yang menggesa Perikatan Nasional membuat analisis terhadap trend peralihan undi Melayu kepada UMNO. Setiausaha Bersatu Wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais berkata, gerakan paling tidak layak untuk bercakap mengenai tahap sokongan pengundi apabila parti itu sentiasa terpinggir dalam politik negara. Beliau juga menyoalkan kredibiliti gerakan yang masih bergelut untuk kekal relevan dalam mana-mana demografi pengundi. Dakwa beliau kegagalan gerakan untuk meraih sokongan pengundi khususnya di kalangan orang Cina amat ketara jika dibandingkan dengan kejayaan besar DAP. Mahathir mengulas demikian berdasarkan kenyataan Presiden Gerakan Dominic Lau yang mengingatkan PN agar tidak leka selepas UMNO berjaya menang dalam 2 pilihan raya kecil berturut-turut. Mahathir memberitahu gerakan hampir tidak berbuat apa-apa untuk kembali bangkit daripada kejatuhannya dan parti itu mesti terlebih dahulu mengakui ia bukan lagi pesaing dalam arena politik tempatan. Mahkamah Persekutuan pada Rabu mengekalkan hukuman mati terhadap 7 lelaki warga Filipina termasuk anak saudara Jamalul Kiram yang mengaku dirinya Sultan Sulu kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong berikutan pencerobohan di Lahad Datu 11 tahun lepas. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan semakan yang dikemukakan oleh kesemua 7 individu berkenaan. 7 individu itu ialah Datuk Amir Bahar Husin Kiram yang merupakan anak saudara Jamalul Kiram, Atik Husin Abu Bakar, Basat Hish Manuel, Virgilio Nemar Patulada, Al-Wazir Osman, Tani Lahad Dari dan Julam Rashid. Dalam insiden pencerobohan bersenjata di Kampung Tonduo, Lahad Datu antara 12 Februari dan 10 April 2013, 9 anggota pasukan keselamatan Malaysia terbunuh dalam pertempuran dengan kumpulan tersebut. Mahkamah Rayuan Putrajaya menetapkan 11 Disember depan bagi menyampaikan keputusan permohonan rayuan bekas Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Zuraida Kamarudin terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan beliau membayar 10 juta ringgit kepada PKR kerana melanggar syarat bond. Hakim Datuk Akhtar Tahir yang membenarkan saman parti politik itu selepas mendapati bond tersebut sah dan kontrak yang mengikat turut mengarahkan bekas menteri itu membayar kos guaman RM50,000 pada 23 Jun tahun lepas. Ini selepas saman difailkan bekas Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada September 2020 yang menuntut 10 juta ringgit daripada Zuraida kerana didakwa melanggar syarat bond yang mengikatnya kepada parti yang ditandatangani pada 25 April 2018. PKR mendakwa Zuraida telah bersetuju untuk membayar parti sejumlah 10 juta ringgit selewat-lewatnya 7 hari sekiranya berlaku beberapa perkara selepas memenangi pilihan raya atas tiketnya seperti meletak jawatan dalam parti atau bergabung dengan pihak lain atau menjadi wakil rakyat bebas. Parti itu mendakwa pada 24 Februari tahun lepas Zuraida dalam satu kenyataan bersama 10 ahli parlimen PKR yang lain telah mengumumkan peletakan jawatan namun beliau kekal sebagai ahli parlimen Ampang iaitu kerusi yang dimenanginya atas tiket PKR dan seterusnya membentuk blok baharu dikenali sebagai Perikatan Nasional.
Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.